Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mattaf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, diiringi Div-Div terhormat. Hadirin diminta berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ibu kandung suluh budiman dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Azrul Izham bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. Yang berusaha Encik Helmi Zaifura bin Abdul Rahman, Pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Nizamli Abdullah, Dekan Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris selaku Penasihat Program Belia Lestari 2023. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Shakira Samsudin, Pengarah Program Belia Lestari 2023. Seterusnya, Pegawai-Pegawai Kanan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris, panel-panel forum program Belia Lestari, pensyarah-pensyarah, pemimpin-pemimpin badan pelajar serta sidang hadirin sekalian. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah mohon berkat yang Maha Esa.
Agar majlis pada pagi ini diberkati dan hadirin dirahmati, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Safwan bin Ismail, Pegawai Pusat Islam UPSI, bagi memimpin bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النصر والفوز للسالكين سبل الهداية وقضى بالذلة والهوان على من حاد عن طريق الحق إلى الغواية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kerana dengan limpah kurnia-Mu ya Allah dapat kami berkumpul pada hari yang bermakna ini sempena majlis perasmian program Belia Lestari bertemakan Belia Pemangkin Malaysia Madani. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, pada hari ini kami mohon kepadamu ya Allah supaya Engkau kurniakan kepada kami jiwa yang mantap, iman yang teguh, khususnya di kalangan belia agar peranan dalam merealisasikan pembangunan dan kelestarian negara dapat dilaksanakan. Allahumma ya Hamidu ya Majid, jadikanlah kami golongan yang bijaksana, berwibawa dan berkemampuan untuk membantu melahirkan masyarakat yang bersatu padu serta saling bekerjasama dalam menghadapi cabaran dan strategi untuk membina kelestarian global, serta bimbinglah kami untuk melaksanakan tindakan-tindakan positif bagi membentuk masa depan yang seimbang. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon kepadamu ya Allah supaya perhimpunan pada kali ini akan dapat melahirkan pemimpin belia yang beramanah, bertanggungjawab dan mampu berperanan sebagai pemacu kelestarian melalui kepimpinan organisasi yang berkesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Selamat datang ke Majlis Perasmian Program Belia Lestari 2023, Anjuran Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Universiti Pendidikan Sultan Idris telah diberi kepercayaan oleh pihak AKAP untuk menjadi penganjur bagi program Belia Lestari. Universiti Pendidikan Sultan Idris merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kepercayaan yang diberikan. Dengan tema Belia Pemangkin Malaysia Madani, program Belia Lestari memberi fokus kepada isu-isu kewarganegaraan global, keseimbangan masa hadapan golongan belia dan organisasi lestari melalui perkongsian ilmu dan pengalaman ilmuwan dan tokoh-tokoh profesional bagi melahirkan golongan belia berinspirasi madani. Sebagai pembuka persada ucapan, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Nizamli Abdullah, Dekan Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris, selaku penasihat program Belia Lestari 2023 bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali terima kasih pada adik-adik pengacara majlis. Yang Berusaha Tuan Azrul Izam Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP. Yang Berusaha Encik Helmi Zafura bin Abdul Rahman, Pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Syakirah binti Samsudin, Pengarah Program Belia Lestari. Yang Pegawai-pegawai kanan Universiti, para pensyarah dan tuan-tuan puan-puan sekalian yang dikasihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita berkumpul dalam sebuah program yang menemukan warga akademik dan pentadbir institusi pengajian tinggi dari kelompok belia buat julung-julung kalinya untuk meraihkan peranan mereka sebagai penggerak agenda kelestarian masa hadapan. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP, kerana memberi peluang kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris meneraju agenda kepimpinan belia AKEP melalui pelaksanaan program Belia Lestari ini. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Azrul Izam Hamzah selaku Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan AKEP dan Yang Berusaha Profesor Maya Dr. Syakira Syamsuddin selaku pengarah program serta seluruh jawatan kuasa program atas kesungguhan yang ditunjukkan untuk menyaut hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi dalam membangunkan kepimpinan warga akademik dan pentadbir dalam kalangan belia. Untuk makluman hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, AKEP merupakan sebuah agensi pelaksana utama di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang berfungsi untuk mereka bentuk dan menyediakan inisiatif pembangunan kepimpinan untuk pemimpin institusi pengajian tinggi. Susulan itu, pihak UPSI melalui kepakaran sedia ada dalam bidang kepimpinan pendidikan mengambil peluang ini untuk mengukuhkan kerjasama dengan pihak AKEP bagi membantu mencapai matlamat tersebut. Sebelum ini, pihak UPSI juga pernah terlibat secara aktif dan sama-sama berganding bahu dalam beberapa usaha yang dilaksanakan oleh AKEP untuk mengembangkan potensi warga akademik dan pentadbir agar menjadi pemimpin yang lebih berkaliber, contohnya melalui pembangunan modul kepimpinan. Namun begitu, program yang betul-betul mensasarkan pembangunan potensi kepimpinan belia belum pernah lagi diadakan setakat ini. Maka dengan tema Belia Pemangkin Malaysia Madani, program Belia Lestari hari ini merupakan salah satu inisiatif penting yang dicadangkan oleh pihak UPSI dan telah disambut baik oleh AKEP untuk membangunkan dan menyerlahkan ciri kepimpinan warga akademik dan pegawai di institusi naungan KPT. Saya dipahamkan bahawa cadangan asal program ini adalah bertitik tolak daripada kesedaran bahawa semakin ramai warga akademik dan pentadbir di institusi pengajian tinggi dilantik daripada kalangan belia. Golongan muda mempunyai banyak idea baru serta semangat kepimpinan yang lebih menyerlah dan berkobar-kobar. Di peringkat institusi pengajian tinggi, golongan belia menyandang pelbagai jawatan di pusat-pusat tanggungjawab masing-masing. Transformasi yang dibawakan melalui tampuk kepimpinan warga belia mempunyai potensi besar sebagai inisiatif yang lebih berdaya cipta dan terdorong ke arah perubahan masa depan yang lestari dan terancang. Kita sedia maklum bahawa institusi pengajian tinggi kehausan buah fikiran yang bernas, inovasi dan idea di luar kotak untuk menghadapi ketidaktentuan, risiko dan perubahan luar kawalan yang serba pantas. Sebagai contoh, generasi hari ini tidak lagi disamakan dengan generasi yang terdahulu. Kalau dahulu kita mendidik anak bangsa hanya dengan buku, mahasiswa masa kini perlu dipimpin melalui kaedah yang terperibadi atau personalized dengan mengambil kira kepantasan perubahan teknologi dan lambakan maklumat setiap hari. Apatah lagi dengan pendedahan terhadap dunia luar yang langsung mencabar jati diri mereka. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh belia menyebabkan ramai di antara mereka yang terjerat dengan kemelut hutang sehingga bankrupt,
Tidak kurang juga yang berhadapan dengan masalah kesihatan mental disebabkan tekanan hidup. Oleh itu, mahasiswa di institusi pengajian tinggi memerlukan kepimpinan, dorongan dan bimbingan yang lebih terarah kepada cabaran yang mereka hadapi pada masa kini supaya mereka lebih kental dan lebih berdaya tahan. Disebabkan itu, kepribadian pemimpin dari kalangan warga akademik dan pentadbir belia generasi hari ini seharusnya berubah selari dengan dinamik tersebut. Warga akademik dan pentadbir di institusi pengajian tinggi perlu terus berevolusi dan memahami keperluan anak bangsa agar terus kekal relevan sebagai pemimpin yang berupaya membawa mereka ke laluan yang tepat. Oleh itu, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada para hadirin yang terdiri daripada kalangan warga akademik dan pentadbir institusi kelompok belia atas komitmen masa dan tenaga untuk menyertai program ini. Daripada program ini, para hadirin akan didedahkan dengan konsep sebenar kepimpinan lestari, cabaran yang dihadapi oleh pemimpin belia serta perkongsian pakar-pakar di UPSI berkenaan kesihatan mental, pengurusan kewangan dan sebagainya. Hadirin yang saya kasihan sekalian, saya berasa amat bertuah pada hari ini kerana UPSI telah diberi kesempatan untuk terlibat dalam majlis ilmu yang telah jelas kepentingannya terhadap masa hadapan generasi akan datang. Saya juga berasa amat bertuah kerana mendapat sokongan padu daripada rakan-rakan akademik dan pentadbir daripada universiti lain yang hadir bersama pada hari ini. Sekali lagi saya ingin menaikkan rasa kesyukuran dan penghargaan kepada pihak AKAP, khususnya Tuan Azrul Izzam Hamzah dan para hadirin sekalian yang sudi menjayakan program ini. Semoga di penghujung program ini semua peserta program dapat menimba ilmu berharga untuk diaplikasikan dan disampaikan kepada institusi masing-masing dalam merealisasikan agenda lestari yang sama-sama kita hasratkan. Saya akhiri ucapan saya dengan lafaz wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas ucapan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Tuan Azrul Izham bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, mewakili Pengarah Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi bagi menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan program Belia Lestari 2023. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Cik Helmi Zaifura bin Abdul Rahman, pendaftar UPSI. Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Zainal Nizamli bin Abdullah, Dekan Fakulti Sains dan Matematik UPSI. Okay. Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Syakira Syamsuddin, Pengarah Program Belia Lestari, rakan-rakan dari AKAP, dari UPSI, para pensyarah, para warga UPSI dan juga institusi pendidikan tinggi yang menghadiri program ini pada pagi ini, termasuk juga pemimpin-pemimpin badan pelajar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya rasa terharu sebenarnya. Mula-mula saya risau tengok dewan sebesar-besar ini semalam, takut tak penuh. Pada pengamatan saya pagi ini, bila kita lihat kedudukan dewan ni 80%, 90% kerusi dipenuhkan oleh tuan-tuan dan puan-puan, warga pemimpin-pemimpin muda penerjun masa hadapan, buatkan saya rasa muda. Terima kasihlah pihak UPSI di atas koordinasi dan juga kerjasama yang telah diberikan
bagi memastikan kelancaran dan program ini dilaksanakan dengan jayanya, insya-Allah. Walaupun dalam masa yang singkat, lebih kurang sebulan lebih, berapa saya kira, kita mengenal pasti topik kelestarian kepimpinan belia merupakan satu topik yang perlu dibawa ke depan. Belia, kalau ikut definisi umum, setengah-setengah negara dia ambil maksimum hingga 40 tahun. Tapi dalam konteks Malaysia, pihak KBS telah mengubah definisi tersebut kepada mereka yang berumur 35 tahun, Puan Musyrifah? 30 sekarang. So, buatkan saya rasa tua. Walaupun tak adalah tahu mana pun kan. Jadi dalam konteks tu, tuan-tuan bayangkan di umur 30, tak lama, 5 to 10 years time, mungkin tuan-tuan yang berada di depan ni. Kan? Dalam konteks ini, bila kita lihat ACAP sentiasa mendukung slogan Shaping Mind, Building Leaders. Itu moto ACAP. Kita membentuk pemimpin-pemimpin institusi di masa hadapan. Kan? Sebelum nak jadi TNC ke, sebelum nak jadi VC ke, sebelum nak jadi pendaftar macam Cik Helmi ke, tuan-tuan perempuan perlu melalui proses-proses tertentu. Kan, pemimpin-pemimpin muda di kalangan pelajar mungkin akan memegang MPP. Mungkin akan jadi ketua kelas, ketua program, ketua projek untuk projek-projek tertentu. Bagi warga warga akademik pula, mungkin tuan-tuan perempuan akan memegang pos-pos program director, timbalan dekan, dan seterusnya akan memanjat career leaders tersebut hingga sampai ke satu hub yang lebih tinggi. Kita semua akan melaluinya. Okay? So dalam konteks ini, ACAP bakat bila saya sebutkan tadi peranan ACAP adalah untuk melihat kepimpinan selari dengan nama ACAP sendiri, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, yang mana kita melihat kalau career progression seseorang warga pendidik di pendidikan tinggi, ada 4 laluan kerjaya, iaitu kepimpinan, penyelidikan, mengajar dan juga pakar industri. So ACAP cuma ambil 1/4 peranan tersebut untuk memastikan pemimpin-pemimpin masa hadapan universiti adalah pemimpin yang terbaik, terdiri daripada kumpulan golongan bakat yang terbaik. Dari mana ACAP dapat? Daripada universiti-universiti sendiri. Universiti bertanggungjawab membangunkan bakat-bakat tersebut di peringkat akar umbi. Nama-nama tersebut akan dikenal pasti dan seterusnya diprofilkan di ACAP. You never know. 10 years time, masa saya di hujung karier saya, manalah tahu terjadi KSU, KPT masa tu, saya akan duduk dengan tuan-tuan perempuan adalah one of the TNC. Tuan-tuan dan perempuan yang mungkin dalam usia 20-an, you ada dekan fakulti masing-masing. Possible kan? Ia bermula hari ini. Rebung tak jauh dari rumpun. Bagaimana acuan dengan kuihnya? Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia atau PTPM atau Malaysia Education Blueprint Pendidikan Tinggi dalam Trust 2 on kecemerlangan bakat. Kita perlu pastikan bakat-bakat yang ada ni adalah bakat-bakat yang terbaik untuk menerajui universiti dan juga institusi pengajian tinggi secara keseluruhannya. Pada ketika ini tak kurang daripada 1 juta orang pelajar yang berada di universiti. Secara purata lebih kurang 200,000 setiap kohort. Setiap kohort SPM tersebut akan enroll, akan memasuki ke institusi pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi ini kita ambil secara umum je. Ada yang ke universiti, mungkin ada yang ke poli, mungkin ada yang college committee ataupun institusi latihan kemahiran, sama ada awam ataupun swasta.
Kan? Jadi dalam maksud tersebut, oleh yang demikian para akademik disokong oleh golongan pentadbir di institusi pengajian tinggi memainkan tanggungjawab sangat berat bagi memastikan pemimpin yang cemerlang untuk diteladani oleh mereka ini. 1 million 200,000 setiap batch. Kita ambil pukul rata lah, katalah 5% yang berjaya cemerlang. These are the leaders not only di institusi pengajian tinggi, tapi mereka ni mungkin bakal-bakal CEO, bakal-bakal VP di Petronas, Shell, KPMG, PwC dan sebagainya. Possible? It's possible. Sebagai sebahagian daripada komiti akademik mereka, iaitu pemimpin-pemimpin muda di universiti ini, adalah mempunyai pengetahuan dan kepakaran yang boleh digunakan untuk mempengaruhi golongan pelajar ini. Ia adalah reflection yang mana bilanya biasa-biasa dengarkan, apabila guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu contoh negatif. Maksudnya apa yang ditunjukkan oleh para akademia buruk, contohnya buruklah masa depan bakal-bakal anak-anak muda ni. Jadi dalam konteks tersebut, kita mulakan hari ini gerakan pembangunan kelasiran kepimpinan belia madani. Dan saya percaya di peringkat KBS yang kelepas ini mungkin akan disampaikan oleh pihak KBS, Pelan Pembangunan Malaysia Belia Madani yang telah dikeluarkan baru-baru ini untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Program ini turut mensasarkan warga akademik dan juga pegawai daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta, yang mana saya rasa amat bertuah, macam saya kat awal tadi, bersama tuan-tuan dan puan-puan di UPSI, di Dewan yang mulia ni, untuk bersama-sama kita mendengar pakar-pakar dalam pelbagai bidang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan what it is needed to be a good leader, especially a youth leader. Lestari. Kerap kita dengar perkataan lestari. Selalunya kita kaitkan dengan kelestarian ni dengan environment. Betul. Indeed. Sememangnya adalah environment, tapi bukan saja terhad kepada alam sekitar. Bukan saja terhad kepada pencemaran alam, ekosistem persekitaran dan sebagainya. Tapi bila kita tengok dalam konteks pada hari ini, definisi kelestarian juga mencakupi penggunaan sumber asli efisien bijaksana, pengurusan yang cekap, pemulihan ekosistem terancang. Dan benda ni, dia ada byproduct dan juga kesan sampingannya terhadap sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kepimpinan, you name it, you have it. Namun, memandangkan belia merupakan golongan yang mempunyai kekuatan, daya cipta, eagerness, kreativiti dan inovasi, justru kita rasa ACAP perlu mengambil peranan ini untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin masa depan dilengkapi dengan pengetahuan supaya kelestarian tersebut akan menjadi sumber daya manusia kepada ekonomi, sosial dan alam sekitar. Rintitan itu, kita juga perlu sedar bahawa sebahagian daripada komuniti global yang lebih luas melangkaui sepadan. When talking about leadership, it goes across the board. Kita mahukan melahirkan insan yang bertanggungjawab secara kolektif. Kita tidak boleh berdiri secara sendiri. Kan? Kita lihat kepimpinan negara sentiasa menjalinkan hubungan baik di peringkat antarabangsa maupun serantau, sama ada secara multilateral ataupun bilateral.
dengan rakan-rakan yang mempunyai, kalau ada istilah international relation, like-minded, kan, yang mempunyai kefahaman atau ideologi yang lebih kurang sama, supaya kita boleh mengangkat bukan saja isu ini di peringkat domestik, malah di peringkat global. Hadirin dan hadirat, pada hari ini saya nak simpulkan bahawa golongan belia yang bakal menerogi masa depan, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak percaya, pandai buka telefon, buka selfie kamera, tengok muka sendiri. Itulah muka bakal pemimpin masa depan. Oleh yang demikian, tema sambutan Hari Belia Lestari ini iaitu Belia Pemangkin Malaysia Madani. Kita bukannya semata-mata nak ikut trend sebab PM melancarkan Madani apa sebut, tapi the principle of Madani itu sendiri is there. Sememangnya telah ada dalam setiap ajaran agama. Tak kira tuan-tuan menganut agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Tidak ada satu agama pun di dalam dunia ni yang mahu kita berbuat jahat. Betul? Sentiasa mahukan kita berbuat baik, menghormati satu sama lain, mahu memastikan keamanan dan kesejahteraan bersama. Setuju? Akhir kata, sekali lagi terima kasih kepada Barisan Urustia di ACAP, di UPSI, yang diterajui oleh Dr. Shakira dan turut disokong oleh kepimpinan UPSI. Special mention to yang bagi Prof. Dr. Mu'amin bin Mattaf, VC UPSI, dan rakan-rakan kita Cik Helmi, pendaftar UPSI, dan juga yang menasihati program kita ni juga Prof. Madya Faizal Nizam, Dekan Fakulti. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya harapkan supaya program ini akan memberikan manfaat dan tidak hanya terhenti pada hari ini. Bila kita sebut kelestarian, it's about continuity. Tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada UPSI pada hari ini, bawa bersama, sebarkan, hebahkan, sebab tuan-tuan dan puan-puan adalah ejen kepada kepimpinan kelestarian tersebut. So, on that note, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Belia Lestari dengan tema Belia Pemangkin Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Tuan atas ucapan perasmian sebentar tadi. Dengan ini, rasmilah Majlis Perasmian Program Belia Lestari 2023, Anjuran Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya adalah sesi penyampaian cenderamata kenang-kenangan antara pihak UPSI dan ACAP. Majlis menjemput div-div kehormat bagi menjayakan sesi tersebut. Dipersilakan.
Seterusnya, majlis menjemput semua div-div kehormat untuk sesi fotografi. Dengan ini, majlis mempersilakan. Majlis juga ingin mempersilakan hadirin sekalian yang berada di dalam dewan ini untuk turut berdiri dan memandang ke arah fotografer kita yang berada di atas pentas. Hadirin yang dihormati, Majlis Perasmian Program Belia Lestari 2023 telah sampai ke penghujungnya. Bagi pihak jawatan kuasa penganjur, kami sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak AKAP atas kepercayaan kepada UPSI untuk menganjurkan program Belia Lestari 2023. Kami juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Div-div kehormat dijemput untuk sedikit sesi refreshment bersama pihak urus setia. Mohon semua hadirin untuk terus kekal berada di dalam dewan ini bagi mengikuti forum yang bertajuk Kelestarian Pemimpin Masa Hadapan yang akan bermula sebentar lagi. Teguh rumah kerana tiangnya, rebah tiang rumah binasa. Teguh bangsa kerana belianya, rebah belia hilanglah bangsa. Majlis diteruskan dengan forum bertajuk Kelestarian Pemimpin Masa Hadapan yang akan dikendalikan oleh Yang Berusaha Dr. Nizamuddin bin Alias, Pensyarah Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan saudara-saudari pengurusi majlis, yang berbahagia Tuan Helmi Zaifura Abdul Rahman, Pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang berbahagia Tuan Azrul Izham Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, yang dimuliakan barisan panelis yang bijaksana
Seterusnya yang berbahagia Profesor Madya Dr. Faizal Nizamli Abdullah, Dekan Fakulti Sains dan Matematik, merangkap penasihat program. Seterusnya yang berusaha Profesor Madya Dr. Syakirah Samsudin, pengarah program. Div kehormat dan tak dilupakan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Merah menyala si bunga raya, biar ia mekar di sana. Izinkan saya mula berbicara agar manfaat diperoleh bersama. Melayang serindit atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Uhayikum bitahdil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kesyukuran yang setinggi-tingginya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah serta taufiknya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi yang permai ini dalam dewan untuk sama-sama menghadiri satu majlis ilmu. Topik forum yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah kelestarian pemimpin pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kelestarian pemimpin masa hadapan adalah perkara yang sangat penting demi memastikan kelangsungan dan kemajuan sesebuah negara atau organisasi. Pemimpin masa hadapan harus memiliki visi jangka panjang yang melibatkan tujuan dan misi yang mampan. Untuk itu mereka perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang perkembangan masa hadapan dan bagaimana tindakan mereka itu pada masa kini akan mempengaruhi generasi mendatang. Jadi dengan pelbagai cabaran serta dari aspek ekonomi dan sosial, pemimpin perlu mengambil kira kepelbagaian lapisan masyarakat serta kewujudan pelbagai budaya yang berbeza dalam membuat keputusan yang adil, saksama, inklusif, berintegriti dan lestari. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebentar tadi telah pun kita dengar daripada Timbalan Pengarah AKAP Tuan Azrul Izham bahawasanya Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi antara kerja utamanya, antara tugas utamanya ialah untuk mengembangkan potensi kepimpinan warga akademik IPT, sama ada di IPTA, di IPTS, Politeknik, College Universiti dan pelbagai tempat lagi seperti institusi latihan kemahiran. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah untuk menyediakan latihan serta input bagi kepimpinan institusi pendidikan tinggi Malaysia. Ini semua adalah untuk memastikan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi sebuah negara yang berdaya saing dalam abad ke-21. Jadi sebelum kita mengarut langkah lebih jauh lagi, saya rasa tidak keterlaluan untuk pihak UPSI mengucapkan terima kasih kepada AKAP kerana sudi untuk mempelawa UPSI menganjurkan program ini. Moga-moga ia akan dikira sebagai salah satu usaha untuk memartabatkan pimpinan belia di masa hadapan. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, kita hari ini berhimpun, hari ini nak dengar daripada 3 orang panel kita ini. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu panel pertama kita. Di sebelah kiri saya nampak macam veteran dah macam saya, tapi still masih lagi tegak bergaya. Prof Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Kesejahteraan untuk Kelestarian dan Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa khabar, Dr.? Panel kedua yang berbahagia Puan Musyrifah Elias yang merupakan Ketua Penolong Setiausaha Cawangan Belia, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Belia dan Sukan. Selamat datang Puan ke Tanjung Malim. Dan panel ketiga Tuan Muhammad Syafiq Ridwan bin Jamaluddin, Penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia, pernah menerima Anugerah Perdana Belia Negara tahun 2023 peringkat Negeri Selangor KBS Malaysia. Selamat datang ke Tanjung Malim. Saya perkenalkan secara ringkas saja, tak perlu kita nak baca biodata panjang-panjang. Ini bukannya penerima ijazah kehormat convocation ya. Prof Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi berasal dari Temerloh Pahang, pendidikan awal di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang sains politik dan tamat pengajian ijazah kedoktoran di Universiti Waseda Tokyo, Jepun. Ingat senang ke buat PhD kat Tokyo? Oh, dahsyat ya. Panel kedua dari Simpang Gerenggam Johor, Puan Musyrifah
pendidikan awal dalam bidang psikologi industri dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan panel ketiga kita Tuan Muhammad Syafiq Ridwan Jamaluddin berasal dari Kajang Selangor, pendidikan awal di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang ilmu kaji bumi, kata orang Melayu zaman dulu, ilmu geologi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin anda tidaklah berhajat nak dengar celoteh saya pagi ini. Kita nak dengar apakah yang bakal dilontarkan, apakah yang bakal dikongsikan oleh panel kita hari ini. Jadi kita terus kepada topik yang kita nak bahaskan. Saya akan pergi kepada panel kita yang pertama, Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi. Mohon doktor berikan pencerahan tentang apakah yang maksudkan dengan konsep pemimpin lestari. Falyatafaddal mashkura, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Dr. Nizam. Belakang baju dia tulis Persatuan Debat. So bila dengar tu saya pun okey, hari ni kita nak berdebat ke? Saya cuba bersuara dari hati. Moga ada hati yang tersentuh, ya. Dah banyak kali kita jadi panel dan banyak kali kita membicarakan tentang kepimpinan. Tapi balik keluar dewan cerita yang sama, ya, dan isu yang sama, malah it's getting very complicated. Saya mulakan dengan pandangan bahawa bila kita sebut Perkataan Lestari, ya, saya datang dari Sejahtera Center for Sustainability and Humanity. Bahasa Melayu adalah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan, ya. Untuk memberi maksud pada pandangan saya yang lebih dekat, ya, apa makna lestari. Ya, semua orang bicara lestari sekarang ni, ya, seluruh dunia bicara pasal lestari, SDG, ya, daripada 1 sampai 17. Semua benda nak di SDG kan, ya. Dalam konteks yang sama, mungkin untuk trigger sedikit, ya, Dr. Nizam, kalau kita tengok sekeliling dalam dewan ini, lestarikah dewan ini? Kalau di UIA ini dah haram, ya, because this cost like 500 years to be biodegraded, ya. Dan bunga-bunga tak boleh bunga palsu, ya, kena bunga asli. Saya cek tadi ni bunga asli, okay. Kemudian saya tengok atas lampu ini, adakah kita perlu sebanyak ini untuk kelestarian? Sebab kita tahu dia consume tenaga, ya. Dan juga kehadiran di dalam ini, kalau tengok dari sisi social, are we representing the actual realities out there, ya, ataupun kita hanya menggambarkan sebahagian daripada realiti Malaysia. Jadi ini konteks, ini realities. Kalau kita betul-betul untuk mempersembahkan dan membincangkan secara jujur, secara terus terang, dan ada tindakan selepasnya, start dengan melihat scanning, environmental scanning. Kita tengok lestarikah kita, ya. Jadi dalam konteks itu, bila kita bicara pasal kepimpinan, apa tajuk kita, belia lestari dan kelestarian kepimpinan. Sebelum itu soalan saya adalah, masa hadapan kita lestarikah kita? Ya, kalau begini gayanya, ya, according to a survey research by American University, kalau gaya hidup orang Amerika terus dengan sekarang ini, dia memerlukan 5 planet lagi. Maka there's no more world after this. So nak cerita pasal kelestarian apa kalau dunia pun dah tak ada kelestariannya, ya. Jadi dalam konteks itulah, ya, mesej saya dalam masa yang singkat ini. Konteks saya yang lihat sekarang ni, yang nak saya ketengahkan adalah, are we serious about really producing or nurturing a different kind of leaders yang boleh memastikan kelestarian itu bukan di mulut saja, bukan di dalam classroom, bukan di dalam laporan untuk kita angkat ke United Nations, dan bukan juga sekadar perbincangan di dalam bilik yang mewah, di mana kelestarian, kemiskinan, isu dan sebagainya tetap berjalan dengan terus, ya. Jadi konteks kepimpinan lestari, belia lestari, unsur pendidikan, apa proses kepimpinan kelestarian itu, yang saya masukkan di sini adalah apabila, ya, mereka ini, ya, pemimpin akan datang ini, belia ini mampu mencanai, membina keseimbangan antara 3 faktor utama, ya, ekonomi, sosial dan alam sekitar, ya. Kemampuan untuk mencari keseimbangan inilah, Dr. Nizam, pada saya unsur kepimpinan yang diperlukan, kerana keseimbangan antara ketiga-tiga ini adalah suatu yang getting very complex by day or by hours. Jadi mampukah belia sekarang ini, pendidik sekarang ini, memberi pendidikan yang membolehkan pelajar membina keseimbangan antara 3 faktor ini?
Sebab biasanya kita tahu sama ada alam sekitar akan rosak kerana keganasan dan kerakusan ekonomi, dan sosial pun tertinggal. Jadi saya rumuskan dalam konteks itu, kepimpinan kelestarian itu adalah kepimpinan yang mampu mencari keseimbangan, mampu memecah silos antara ekonomi, sosial dan alam sekitar, dan mendekatkan makna apabila kita di dalam universiti, apakah kita benar-benar menangani isu yang di luar sana, ataupun kita hanya membina buku, ilmu, rujukan penyelidikan dan sebagainya yang tidak sampai pun ke bawah sana, dan kita terus bergelar menara galing. Dan ini yang saya ingin ketengahkan, dan kalau boleh biar kita bicarakan secara terus terang dan kita bawa kalau ada perubahan selepas ini. Kalau tak ada, maknanya kita pun tidak lestarilah. Terima kasih dulu. Terima kasih ahli panel yang pertama. Saya kira itu sangat tuntas sebetulnya. Bagaimana ahli panel yang pertama melihat apakah kita semua di peringkat kepimpinan universiti benar-benar serius dalam melahirkan pemimpin belia yang akan berjaya menyeimbangkan 3 faktor yang beliau sebut tadi. Ini pandangan ahli panel pertama. Kita beralih pada ahli panel yang kedua. Kita nak dengar pula pandangan beliau yang dari peringkat pembuat dasar, iaitu dari Kementerian Belia dan Sukan. Dipersilakan Puan Musyrifah. Soalan yang sama juga. Apakah yang panel kedua kita ini faham tentang konsep pemimpin lestari? Dipersilakan. Terima kasih Doktor, dan juga saya kira adik-adik lah di hadapan saya ni, sebab kita pun dah beliau ni, bukan beliau, mereka ada beliau, kita ada beliau. So saya sebenarnya saya berbangga dengan adik-adik depan saya ni, sebab bila saya berkatakan berkaitan dengan beliau, saya sangat teruja, excited, because untuk usaha untuk melahirkan belia ni sangat memerlukan jangka masa yang panjang. Begitu juga untuk bila kita bercakap berkaitan dengan kelestarian, di mana kelestarian ini bukan hanya kita merujuk kepada pengekalan tempoh masa yang singkat. Dia konsep ini kita menjadi satu tempoh yang kekal, dan juga dia boleh ditambah baik pada masa akan datang untuk kebaikan ataupun manfaat kepada semua pihak pada masa akan datang, itu masuk komuniti, persekitaran dan sebagainya. Dan inilah belia di hadapan saya ni yang akan menerajui kepimpinan dan juga pemimpin sebagai pemimpin yang memperjuangkan kelestarian pada masa akan datang. Right. Terima kasih panel yang kedua. Begitulah pandangan beliau tentang apa yang maksudkan tentang konsep pemimpin lestari. Kita beralih kepada pandangan pemimpin ketiga pula. Macam saya petik kata-kata panel kedua, saya rasa kami bertiga ni, Dr. Zainal, saya dan Puan Musyrifah memang dah beliau. Yang betul-betul belianya ialah panel ketiga ni. Ini betul-betul belia. Sudah dinobatkan tokoh belia lagi. Mohon panel ketiga sebagai belia, apa yang anda fahami tentang konsep pimpin lestari? Itu yang pertama. Dan yang keduanya, sebab dia belia kan, jadi kena kerja lebih sikit. Soalan itu dua, beranak soalan dia. Apakah cabaran-cabaran serta pengalaman beliau yang beliau jalani ketika berada di peringkat ijazah sarjana pertama, sarjana muda di Universiti Malaysia Sabah dulu, sehingga mampu beliau sampai ke tahap hari ini? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Moderator. 2 soalan dilontarkan. Saya sikit tidak adil di sini. Tapi tak apa, sebagai seorang belia kita menyahut cabaran. Orang muda kena sentiasa bersedia untuk menyahut cabaran, Doktor. Soalan pertama tentang apa definisi ataupun pencirian belia lestari. Prof. Zainal tadi ada cerita pasal tentang kelestarian masyarakat kita ataupun keadaan dalam ni. Saya suka juga untuk bawa keadaan dalam ni, bahawa di depan kita ini, Doktor, adalah bakal-bakal guru mungkin. So mereka ni bertanggungjawab untuk mencipta atau membina generasi baru masa hadapan. Depan-depan kita ni juga pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua pusat juga daripada golongan muda,
dan juga mungkin ada anak-anak ataupun saudara mara ataupun sepupu dari kalangan golongan belia. Jadi ini antara benda yang sangat-sangat dekat dengan kita. Dalam mana-mana wacana yang saya sertai, saya sentiasa sebutkan bahawa untuk agenda membangunkan belia ini adalah agenda membangunkan negara. Kalau kita tengok statistik Malaysia pun, golongan belia ini kalau ikut kita sampai 40 tahun, tapi kalau di Majlis Belia Malaysia dan KBS dan Puan Musyrifah ni kita ada sedikit pergeseran kebiasaannya, sebab Puan Musyrifah ni bahagian dasar KBS. So dalam dasar belia Malaysia mereka dah turunkan ke 30 tahun, tapi kita masih lagi berpegang kepada 40 tahun dan mungkin 35 tahun. Kita melihatkan bahawa belia hari ini penuh dengan cabarannya, tapi untuk kita melihat kepada kepimpinan ataupun belia lestari masa hadapan, yang pertamanya bagi kita, belia itu dia perlu ada nilai resilient, kecekalan. Kan? Kecekalan yang macam mana? Kecekalan dalam menghadapi cabaran hidup semasa dan kecekalan untuk membawakan idea perubahan struktur sosioekonomi masyarakat masa depan. Kalau kita tengok belia hari ini, Doktor, walaupun saya pun tak adalah belia sangat dah berbanding mereka ni. Belia hari ini cabaran dia sangat besar, lagi-lagi dengan kepatasan teknologi dan lain-lain, dan akhirnya ini membuka kepada satu dimensi ruang kehidupan yang sangat-sangat alien bagi kita semua dulu. Bagaimana jaringan maklumat dengan pantas, macam mana perkongsian ilmu dengan mudah, macam mana dan macam-macam lagi. Jadi macam mana belia hari ini, kepimpinan belia yang hari ini mampu mempersiapkan diri untuk ada nilai resilient, mempersiapkan diri pada masa hari ini, dan bagaimana mereka ini bakal-bakal guru ini saya mempersiapkan jati diri mereka untuk mempersiapkan bangsa generasi masa depan. Ini paling penting, Doktor. Sebab mereka ni, yalah, kita pun kebetulan kita pun di Universiti Pendidikan, memang semua bakal guru. InsyaAllah kita doakan mereka ni bakal menjadi guru-guru yang benar-benar ada jati diri sendirinya, dan juga membangunkan generasi masa hadapan. Kalau kita tengok cabaran, saya rasa sejak daripada dulu sampai sekarang, mana-mana generasi, mana-mana zaman pun, dia sentiasa ada pergeseran antara golongan belia dan golongan dewasa. Mana-mana zaman pun mestiasa ada pergeseran, mesti ada konflik antara golongan belia dan golongan dewasa. Kalau zaman dulu, kalau kita baca sejarah macam mana pergeseran antara golongan kaum muda dan kaum tua, macam mana kaum muda pada masa itu dah tampil dengan, kita ada di sini Zabba, mentampilkan dengan idea-idea yang merentasi zaman, sehingga ke hari ini kita masih lagi berbicara tentang Zabba, sehingga ke hari ini kita masih lagi menceritakan bagaimana idea-idea pembangunan ekonomi yang diasaskan beliau. Ini adalah antara perkembangan pergeseran. Ya, belia akan sentiasa dicabar, belia akan sentiasa mendapat tentangan, bukan tentangan lah, dia sedikit hesitant kan daripada golongan-golongan tua. Sebab apa? Sebab mereka merasakan kita mungkin kurang pengalaman berbanding mereka. Ya, kita faham mereka, tapi kita adalah golongan yang ada idealism ataupun ada mungkin pandangan yang sedikit berbeza berbanding mereka. Jadi bagaimana belia mampu bekerjasama dengan baik dengan golongan dewasa, ini antara benda-benda yang sepatutnya golongan belia hari ini tanam dalam diri. Kalau di sekarang ni, untuk ni saya sedang buat master dalam pembangunan belia positif. So dalam pembangunan belia positif ini ada 8C, trait 8C ni yang perlu dikuasai dan perlu diperkasakan dalam golongan belia, Doktor. Pertamanya ialah confident. Belia perlu confident, perlu ada keyakinan. Beliau perlu ada karakter. Yang kedua, karakter. Belia perlu ada karakter untuk hari ini dan karakter untuk masa depan. Bagaimana karakter masa depan, kita kena tentukan pada masa sekarang. Belia perlu juga ada kompeten. Belia perlu kompeten dalam segala segi. Jadi guru perlu jadi kompeten sebagai guru. Jadi belia perlu kompeten sebagai belia. Sebagai contoh, sebagai saya seorang geologis, saya perlu kompeten dalam bidang saya, dalam bidang geologis, dan juga perlu kompeten dalam ilmu kebeliaan untuk saya sampaikan kepada mereka. Dan yang lainnya, belia perlu ada sifat caring. Ini paling penting. Belia-belia kita hari ini kurang perasaan caring ataupun apa caring bahasa Melayu kasih sayang. Kasih sayang lah. Apa?
prihatin, penyayang, prihatin. Belia perlu ada caring. Belia kita tengok hari ni doktor, sejak daripada pasca pandemik ni, belia kita mengalami masalah kesihatan mental sangat tinggi. Antara yang paling mudah daripada kajian yang kita tengok, paling mudah kesihatan mental mereka belia-belia ni tertekan. Sebab apa doktor tahu? Encik Azrul tahu kenapa? Antara kajian yang kita dapat di UPM, belia kita tertekan sebab bila dia post gambar dia di Instagram, tak ada orang like. Ini real story. Dia bukan, saya tak buat, dia tengok setiap saat dia refresh. Oh, apa tak ada. Sekali pula kawan dia post gambar sama. Oh, naik like. Oh, distress. Betul tak? This is real. Nah, ini belia kita. Jadi belia kita perlu ada resilient, mental and physical, perlu ada nilai caring, perlu ada confident, character, cooperate, competent, considerate. Belia kita perlu kompetitif. Belia kita perlu ada nilai kompetitif. Sebab apa? Kalau kita tak ada nilai kompetitif, kita rasa complacent, kita rasa selesa dengan hidup kita. Jadi kita tidak berkembang idea, kita tidak berkembang perwatakan kita. Belia kita perlu ada kompetitif. Dan yang terakhir, untuk menutup perkataan Lestari ini, belia kita perlu ada nilai contribution. Perlu ada contribute kepada society, contribute kepada masyarakat, dan bakal-bakal guru kita hari ini perlu contribute kepada ekosistem pendidikan kita yang lebih inklusif, supaya belia masa hadapan kita, anda adalah pemimpin-pemimpin di sekolah nanti insya-Allah. Bak kata Encik Azrul kata mungkin dekan, timbalan dekan di universiti akan datang. Belia kita perlu contribute kepada negara. Saya rasa itu untuk round pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang saya kira telah pun menyimpulkan apakah yang mereka faham tentang konsep pimpinan belia lestari. Jadi kita beralih kepada pusingan kedua. Untuk pusingan kedua ini saya kembali kepada panel yang kedua, iaitu Puan Musyrifah. Mungkin pada pandangan Puan Musyrifah yang telah pun berada untuk beberapa waktu di Kementerian Belia dan Sukan, Puan dapat lihat sendiri apakah dia kekangan atau cabaran yang dihadapi oleh golongan belia ni. Jadi saya kira cerapan-cerapan ini mustahak untuk dikongsikan agar ia dapat diberikan pengajaran. Dipersilakan. Terima kasih doktor, para adik-adik yang saya hormati sekalian. Okey, sebenarnya kalau kita tengok cabaran untuk belia pada hari ini, kita tengok kita telah melalui beberapa fasa yang sangat drastik, terutamanya bila COVID-19 tu berlaku. Ini salah COVID lah ni kan. Bila COVID tu berlaku, kita perasan kita telah melalui fasa yang sangat drastik. Dan apabila kita katakan berkaitan dengan belia, banyak pihak telah mengaitkan belia itu dengan kepimpinan. Kalau kita cakap pasal kepimpinan, belia itu belia sebagai pemimpin masa depan, belia sebagai pewaris ataupun peneraju kepimpinan masa depan. Jadi ini adakah mungkin boleh menjadi satu cabaran kepada belia ataupun menjadi satu bebanan mungkin dan satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh belia pada hari ini, terutamanya belia hari ini. Tapi kita percaya belia pada hari ini mampu untuk melaksanakan atau menggalas tugas tersebut. Kalau kita tengok cabaran dahulunya, kalau kita tengok dahulu cabaran seperti yang Syafiq cakap, saya panggil Syafiq je sebab dia belia kan, kita tak ada lancing kan. Seperti yang Syafiq cakap tadi berkaitan dengan teknologi. Dulu kita tak kisah pun sangat pasal teknologi kan, macam kita rasa macam business as usual lah teknologi ni. Tapi bila sekarang ni bila COVID tu berlaku, dia menjadi satu fenomena cabaran yang sangat kritikal, crucial kepada kita untuk kita tangani bersama pelbagai pihak. Dan juga dahulu juga kita tengok kesihatan mental bukanlah satu keutamaan pun pada kita. Kita tengok macam biasa je, like kan. Tapi sekarang ni kita tengok kesihatan mental menjadi satu agenda penting negara lah, terutamanya kan. So bercakap berkaitan dengan cabaran ini, kita melihat yang lebih global, bersifat menyeluruh, terutamanya megatrend yang berlaku di seluruh dunia yang telah mengubah masyarakat dunia kepada perkara yang baru. Contohnya dari segi demografiknya, ekonominya, dari segi mobilisasinya, climate change dan juga
hyperconnectivity, kita melihat perkara-perkara itu di peringkat dunia. So ia juga berlaku di Malaysia juga, di kalangan belia, di belia Malaysia, di mana kita melihat keperluan belia untuk menghadapi cabaran dunia pada hari ini, tuntutan kehidupan ataupun keperluan dunia pada hari ini yang tidak menentu, yang tidak pasti ataupun rumit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan atau adik-adik ini perlu melihat keadaan itu dan kita macam mana kita adapt dengan suasana itu. Dan juga situasi global ini telah memberi kesan, contohnya kalau kita tengok WEF, World Economic Forum, telah mengeluarkan satu laporan berkaitan dengan pandemic plus millennials yang berisiko menjadi double loss generation pada abad ke-21. Sebab apa? Sebab mereka ni terkesan kepada pendidikan dan juga berisiko kepada kemerosotan kesihatan mental mereka dan juga prospek dari segi prospek ekonomi. Ini senario ini adalah dia memberi efek ataupun memberi kesan kepada belia seluruh dunia, termasuk kita. Jangan kata kita itu World Economic Forum, dia kita tak terkesan. Itu memang semua belia akan terkesan dengan 3 perkara tersebut yang telah dikeluarkan WEF. Dan semasa kita membangunkan model baru, model pembangunan belia madani, kita telah mengenal pasti isu-isu tersebut dan juga kita adapt dengan budaya ataupun suasana yang berlaku di Malaysia. Antaranya cabaran yang kita dapati adalah dari segi teknologi ataupun peranti, internet, alam sekitar, pekerjaan, yang mana kita tengok ada banyak kajian berkaitan dengan pekerjaan masa depan. Pekerjaan masa depan yang mana ada pada masa hadapan, mungkin dalam 2-3 tahun akan datang ini akan berlaku banyak perubahan dari segi pekerjaan. Contohnya ada pekerjaan yang merosot, ada pekerjaan ataupun dijumutkan atau tak ada dah pekerjaan tu. Ada juga pekerjaan yang baru yang wujud. Contohnya kita tengok sekarang ni content creator. Saya pun dah jadi content creator sekarang ni. Saya punya YouTube kita tengok sebab belia sekarang dia dah ke arah itu. Dia punya trend. Jadi dari segi itu kita tengok cabaran lain, antaranya dari segi kesihatan mental, dari segi kewangan, yang mana sekarang ni walaupun belia-belia sekarang ni termasuklah saya lah, dia tidak lagi kewangan tu satu ni lah, dari segi saving semua dia YOLO, trend YOLO, apa tu, you only live once kan, itulah YOLO. Dan juga pay later tu kan, buy first pay later, itu antara cabaran-cabaran yang kita tengok. Janji biar apa-apa asal bergaya, itu dia punya konsep yang telah dipegang. Dari segi perumahan, isu perumahan, cabaran perumahan, penglibatan dan suara belia di peringkat antarabangsa, di peringkat lokal, di peringkat komuniti dan juga kepimpinan, di mana kita tengok kepimpinan, jika kita lihat indeks belia Malaysia, di bawah indeks belia Malaysia tersebut ada mengukur kepimpinan belia, dia semakin menurun berbanding tahun 2021. 2022 ni semakin menurun, menunjukkan bahawa keupayaan belia untuk memimpin ataupun bijak membuat keputusan dan juga mengendalikan sesuatu yang sukar semakin menurun pada tahun 2022. Itu antara kita lihat. Dan juga politik, indeks belia Malaysia IBM juga menunjukkan penurunan yang ketara dalam indikator ataupun domain politik di kalangan belia. So ini perkara-perkara ini kita tengok untuk kita menerajui sesebuah negara pada akan datang, masa depan negara. Kita tengok adakah pada masa ini perkara-perkara ini ataupun cabaran-cabaran ini mampu diatasi ataupun dihapuskan, diselesaikan dengan baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada panelis kedua kita, Puan Musyrifah, atas kupasan lanjut beliau tentang cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh golongan belia dalam mengembangkan potensi diri mereka sebagai pemimpin lestari. Dan kesimpulan yang saya boleh buat di sini ialah cabaran yang dihadapi golongan belia ini bukan sahaja daripada aspek ekonomi, seperti masalah kewangan keluarga sendiri-sendiri, malah termasuk juga aspek sosial serta kualiti hidup. Jadi untuk itu saya nak beralih pada panel kita yang pertama lah.
kepada Prof. Mahdi Dr. Zainal Abidin, sebab dah adanya cabaran-cabaran begini, boleh tak Doktor kongsikan dengan kita semua hadirin-hadirat sini tentang inisiatif-inisiatif ataupun rancangan-rancangan misalnya atau program-program misalnya yang telah dilaksanakan oleh institusi pengajian tinggi kita dalam nak meningkatkan tahap pendidikan golongan belia ni supaya mereka dapat berhadapanlah dengan segala cabaran pada masa hadapan. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nizam. Ya. Saya masih lagi buat scanning, cek modal nak cakap apa. Dalam konteks bahawa apa perubahan, apa perbezaan lah. Saya kalau di UAE kita biasa let's be mad, making a difference. Kalau kita tidak bawa perubahan, perbincangan kita akan go along the same cycle. Dan perubahan ini tidak perlu besar. Seperti yang saya kata tadi lah, kalau katakan kita boleh tak pakai plastik misalnya, dan kita boleh seimbangkan keperluan untuk mencantikkan, dan seimbangkan dengan atas dasar perlukah benda tersebut. Jadi contoh again, melihat sekitar je lah, lampu yang kuning itu dengan lampu yang putih. Boleh tak kita padam yang kuning itu cukup dengan yang putih saja. Ini kalau nak diimplikasikan terhadap besarnya peranan pendidikan. Selagi tidak ada habit, kita akan terus bercakap pasal pendidikan, tapi dari segi tarbiyahnya, dari segi perubahannya, behavioral change itu berlaku atau tidak. Saya bercakap di Universiti Pendidikan, dan sama jugalah semua universiti. Apakah bentuk pendidikan yang kita buat selama ini ada bezanya? Kalau tak ada beza, jangan harap perubahan pemimpin yang akan datang. Makanya kalau KAVS, knowledge, attitude, values and skill yang kita ajarlah benda yang sama, tidak dimasukkan tentang kelestarian dan tidak dipastikan berlaku perubahan sikap, jangan harap. Because that's what Einstein says. It's insanity to hope something different while you're giving the same thing. Jadi sebagai contoh, Dr. Nizam, di UAE, untuk benar-benar membawa perubahan ini, kita rasakan bahawa nature is always the best teacher, and then society is the best book. Jadi kita wajibkan pelajar untuk turun ke komuniti kepada 2 semester. Sebab kita rasa kalau kita tengoklah pengalaman pembelajaran kita daripada kecil sampai masuk universiti, yang kita ingat bukan yang dalam classroom. Selalunya yang kita panjat pagar, yang kita buat aktiviti NGO dan sebagainya, yang itu yang mendidik karakter. Tapi pendidikan kita ke mana? Yang kita beratkan adalah dalam kuliah yang bersifat theoretical, yang kita tak pastikan sama ada kita ini, are we talking to the brain and the mind, or are we talking to the heart? The heart is the one that really make us leaders, sustainable leaders. Tapi proses pendidikan kita sebenarnya mendidik minda dan jiwa. Itu pun kalau berlaku. Tapi kita tidak bercakap pada hati. Jadi maksud saya di sini adalah kalau kita melihat secara detail, secara jujur dan secara ikhlas. Bila kita masuk classroom, yang kita ajar, katakan kelas kita start 8.30. Kita mula dengan apa? It's a basic question. Maaflah kalau ada yang ini. Tapi pada saya, 5 minit yang pertama ataupun 2 minit yang pertama, kita minta dia muhasabah. Itu pun sudah cukup memberi besar maknanya. Sebab hasil daripada bila kita wajibkan pelajar turun ke komuniti, so akan adalah pandangan. Sebab selama ini yang turun komuniti, kelab NGO dan sebagainya, dan mereka ini ramai yang dalam yang aktif seperti pelajar yang ada ini mungkin 20%. So what happened to the 80% who never had an opportunity to talk to the community, turun bantu? Tapi USI saya tahulah memang sangat aktif. Banjir di mana pun di dunia pun akan ada tim USI lah yang pertama akan turun. That one I think deserve quite an applause. Yang itu memang reputasi yang kami cemburu lah. Dan mana dia dapat info pun tak tahu. Mungkin dia yang buat dulu, betul pergi cepat. No, just kidding. Tapi cepat. Saya yang itu I must record to the VC, Prof. Amin, which is a good friend when he was in Washington and I was in London. So maknanya nak dikatakan bahawa selagi proses pendidikan itu tidak berubah, pendidikan zaman ini, zaman lestari ini bukan dalam classroom sahaja. Pendidikan dalam classroom is very outdated now. And even degree is an outdated thing. So kalau saudara-saudari, kalau kita tengok Dr. Nizam, kalau kita masih mengajar cara yang sama, benda yang sama, don't expect something different.
Don't talk big, ya. Sebab benda besar, benda kecil pun kalau kita tak boleh ubah, switch lampu, padam lampu, biasalah kalau di hostel, hari pertama masuk asrama, buka, tutup ni next semester, ujung semester, baru tutup, switch off, kan? Which is a common thing. So kalau itulah nilainya, Tok Sadut ceritalah cerita kelestarian masa hadapan. Benda basic, sebab itu saya lebih prefer untuk bagi contoh yang sangat praktikal, dan kalau kita boleh buat perubahan tersebut, insya-Allah akan ada perubahan yang lain. Tapi kalau benda-benda kecil pun kita tak boleh ubah, ya, selalu saya cynical dari segi perlukah kita hidupkan aircon dan kita pakai kemah-kemah sejuk ni di Malaysia ni. Sebab kita tengok di luar pun dah tak pakai dah. Tak pakai tie dan sebagainya dah. Because this is a very basic thing. But if itu pun kita tidak boleh buat perubahan, maksudnya sesuatu dalam kawalan tangan kita pun kita tidak boleh ubah. So what more to do big thing? So dalam konteks rumusan saya, dalam konteks kepimpinan Dr. Nizam, ya, pemimpin itu mesti berani buat perubahan, mesti berani buat keputusan. Kalau keputusan yang kecil pun kita tak boleh buat lagi, apatah lagi kita nak buat keputusan yang besar. Terima kasih. Terima kasih ahli panel yang pertama Dr. Zainal. Beliau mengemukakan persoalan apakah ada perubahan dibuat dalam pembinaan beliau dan juga pemimpin beliau ni. Jadi untuk itu saya kembali pada panel kita yang ketiga. Mungkin beliau tak sempat nak cover dalam pusingan pertama. Mungkin beliau boleh kongsikan dengan kita perjalanan latihan pimpinan beliau itu di UMS dan juga dalam MBM yang mungkin saya fikir dapat dimanfaatkan oleh hadirin dan hadirat sekalian. Apakah ia benar-benar lestari atau tak lestari, yang kita pakat-pakat dengar. Dipersilakan. Terima kasih Doktor. Sepanjang pengalaman saya bergiat aktif dalam pergerakan masyarakat, bermula daripada kepimpinan mahasiswa. Ada MPP dalam ni? Ada MPP? Saya dulu adalah Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah tahun 2009-2010 Doktor, di UMS. Pada masa itu di UMS, just for record lah, saya tahu ada yang live kan kena kecam pula saya secara berjemaah di live. Biasanya di UMS ni, biasanya di Sabah ni dia ada ialah kita faham dia orang punya rules. Kadang-kadang dia nak orang tempatan sebagai pemimpin mereka. Jadi di UMS kebiasaannya Presiden Majlis Perwakilan Pelajar tu datang daripada orang Sabah sendiri. Tapi kebetulan pada masa saya tu mungkin saya sedikit menonjol berbanding calon yang lain. Saya dipilih sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar pada waktu itu. Dan kita faham bila kita sebagai orang Semenanjung, kadang-kadang bila kita berada di sana, dia ada sedikit konflik lah. Kita nak deal dengan student pun kadang-kadang dia tengok kita tak berapa nak Sabah, kan? Orang Sabah putih-putih Doktor. Presiden dia pula tak berapa nak cerah, kan? Orang Sabah putih-putih. So dia dia adalah sedikit pergeseran. Begitu juga dengan kepimpinan universiti. Tapi pada masa itu kita alhamdulillah pada masa itu sebelum masa saya jadi presiden MPP, TNC HEPA-nya pada waktu itu Profesor sekarang ni jadi VC, saya lupa nama dia, Prof Kasim. Sekarang ni di VC UMS. Sekarang ni di VC. So alhamdulillah beliau sangat-sangat terbuka, dan TNC akademik pada masa tu sebelum dia jadi TNC akademik, dia jadi TNC HEPA, Prof Amran. Dia daripada Semenanjung. Jadi dia faham sikit lah. So adalah sikit kan kawan-kawan orang-orang untuk saya berpaut pada waktu tu. Kita banyak berbincang, biasalah MPP faham lah, ni Persatuan Mahasiswa faham macam mana kita berbincang tentang isu-isu kebajikan mahasiswa. Kita fight tentang isu bas. Masih fight isu bas? Itu tak lestari lah. Kalau ikut kata Prof Zainal tadi, dia tak lestari sebab masih kita fight isu yang sama, dan fight isu apa lagi, water cooler. Ada fight isu water cooler lagi. Mungkin dulu kita fight isu water cooler cukup tak cukup, tapi mungkin sekarang dia fight nak kowe ke, nak kuku ke, mungkin.
Kan? So benda sama. Saya rasa isu dia sama, tapi kita harap belia pemimpin mahasiswa ataupun pemimpin belia kita hari ini datang dengan perbincangan-perbincangan yang lebih konstruktif kepada pengurusan universiti lah, kan. Masa saya dulu kita asyik berbincang tentang jadual waktu exam, jadual waktu belajar. Sekarang masih fight benda sama? Tak ada. Okey, bagus. Itu ada perubahan, kan. So ini antara cabaran-cabaran. Dan kita faham bila kita berbincang dengan pengurusan universiti, biasalah. Kamu ni student lagi, ikut dia cakap saya. Kamu ni macam ni, kamu ni macam ni. Kau ni muda lagi, kau ni tak tahu apa-apa. Kau macam lah. Tapi bagaimana kita meletakkan diri kita sebagai pemimpin dan masa yang sama kita nak selesaikan isu kita sebenarnya. Tambah-tambah saya daripada Semenanjung, saya pun nak exam awal, habis awal supaya saya cepat balik. So supaya saya boleh book tiket flight saya lebih murah daripada bila saya dah tahu bila habis exam. Kan? So antara benda-benda macam tu. So itu adalah ruang belajar saya, bagaimana kita berinteraksi dan bagaimana kita menguruskan konflik bersama dengan golongan dewasa. Ini antara benda yang saya belajar pada waktu itu. Habis daripada belajar, saya bergiat aktif dalam pertubuhan belia. Saya bergiat dengan Majlis Belia Negeri Selangor pada waktu itu. Lagilah macam-macam isu. Daripada fikir masalah siswa, kita fikir kepada masalah belia. Yang kita tahu belia lagi ada 1,000 ataupun 1,000,000 masalah yang tak habis-habis. Kan? Isu kerja tak cukup. Kerja dah ada, gaji tak cukup. Gaji dah ada, motor pula tak boleh beli. Gaji dah cukup, rumah pula tak boleh beli, doktor. Dah beli rumah, kahwin belum. Kan? Dah boleh kahwin, masalah isu LGBTQ. Macam-macam. Segala-galanya. Masalahnya, isu dia ialah, belia ni perlu diselesaikan kesejahteraan dia. Macam Prof. Zainal cakap tadi. Belia ni perlu selesaikan isu kesejahteraan. Kesejahteraan belia ni adalah satu isu yang sangat-sangat real dan sangat-sangat penting. Sebabkan itulah kita di Majlis Belia Malaysia pasca pandemik hari itu, pada tahun 2019-2020, kita di Majlis Belia Malaysia mengadakan satu inisiatif untuk mewujudkan satu dokumen baru model pembangunan belia madani. Kita kerjasama bersama-sama dengan bahagian dasar dan Kementerian Belia dan Sukan untuk kita wujudkan satu dokumen baru, model pembangunan belia madani. Siapa pernah baca? Tak pernah. Pergi download dekat dalam KBS punya website. Model pembangunan belia madani ini adalah satu model semakan semula kepala dasar belia Malaysia. Siapa pernah baca dasar belia Malaysia? Tak pernah. Boleh pergi download juga kan dasar belia Malaysia. Dasar belia Malaysia ini sampai tahun 2035. Bukan. Betul kan? 2035. Dan model baru belia madani ini kita letakkan hari itu awal-awalnya kepada 2050. Tapi bila kita cerita tentang 2050, ada yang tak boleh nak appreciate panjang sangat 2050-nya. So kita pendekkan kepada 2040 untuk kita tengok bagaimana kita nak siap sediakan belia kita ini dari segi identitinya, dari segi kesejahteraan ekonominya. Kita bincang, masa tu lagi lah. Masa kita bincang ni doktor, model baru ni saya nak cerita sikit. Masa kita bincang, draft pertama tu saya yang buat. Saya yang buat draft pertama model pembangunan belia madani, kita namakannya Neo Youth Model. Bila kita present doktor, kita present kepada Menteri Belia dan Sukan yang pertama. Sepanjang perbincangan, tiba-tiba dia bertukar kementerian. Menteri Belia dan Sukan tukar lagi nama dia. Tukar lagi isi dalam model tu. Dah siap bincang isi kedua, draft kedua, tiba-tiba bertukar lagi Menteri Belia dan Sukan. Jadi dah siap. Tiba-tiba kita nak launch. Bila kita nak launch, saya dengan Puan Musyrifah ni tak habis-habis duk ganggu kita. Tak adalah, kita kata tak boleh kan. Dia asyik ganggu kita di Majlis Belia. Bila kita nak launch, saya cakap macam mana kita nak launch kan. Kita pun asyik nak buat ni, menteri bertukar. Nak buat ni, menteri bertukar. Akhirnya alhamdulillah, setelah ada 4 Perdana Menteri, Perdana Menteri keempat lah yang melancarkan model pembangunan belia madani tersebut. 4 Perdana Menteri, 4 Menteri Belia dan Sukan nak wujudkan satu dokumen ni. Bayangkan kan? Jadi
pelbagai perbincangan, pelbagai konflik bersama dengan pakar-pakar rujuk, bersama dengan orang-orang pembuat dasar, bukan saja dasar KBS, dasar Kementerian Pengajian Tinggi pun kita ada jemput, dasar pendidikan KPM, Kementerian Pendidikan pun kita ada jemput, dan semua. Kalau untuk pengetahuan semua adik-adik, ni mungkin tak sedar lagi, dekat sana, dekat kementerian tu, kita ada 38 kementerian yang pegang inisiatif berkaitan belia. Bayangkan. Kita ada 38 tempat kita nak pergi. KBS ni sikit je. So jangan salahkan sepenuhnya ke KBS. So saya backup sikit KBS lah kan. Jangan salahkan sepenuhnya KBS. Contoh kita nak cari tentang program pertanian dan agropreneur muda, pergi dekat kementerian apa nama dia sekarang? Keterjaminan Makanan dan Asas Tani. Dulu Menteri MOA, senang je kita sebut. Sekarang Kementerian Keterjaminan Makanan. Kita nak buat program apa? Perumahan belia, kena pergi kat Kementerian KPKT. Kita nak buat program apa lagi? Kita nak buat program kesejahteraan ekonomi, kena pergi Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi. Kita nak pergi bawa belia kita, dah ada usahawan tempatan tradisional yang duduk bawah KUD, Kementerian KKD, Kementerian Desa, Kemajuan Desa dan Luar Bandar. Ni kita nak wujudkan usahawan desa. Mungkin di kampung saya Slim River. So okey, saya faham. So kita nak wujudkan kementerian dah ada ni. So kita nak expandkan dia. Bawa ke luar negara. Kita nak pergi mana? Kena pergi meeting dengan Matret. Banyak benda ni nak buat. So banyak tempat kita nak kena pergi. So itulah cabaran-cabaran yang kita belajar. Kita deal dengan sini agensi ni macam ni, kita deal dengan sini agensi ni macam ni. KBS ni okey lagi lah, kan? Boleh lagi lah kita nak bincang. Sebab KBS dia faham. Semua orang KBS, baik menteri, baik timbalan menteri, KSU dan semua staffnya dia faham. Sebab mereka biasa deal dengan belia. Dia tahu kita macam mana. Tapi kadang-kadang kementerian lain-lain ni dia ada sedikit, dia punya trik lah kan nak kena. So ini adalah cabaran. Tapi bagaimana kita nak bawa diri kita, mempersiapkan diri kita dengan maklumat, dengan kompeten untuk kita berdiskus ataupun berbincang tentang benda yang kita nak. Macam dekat universiti, kita nak ada bas, kita nak ada college contoh. Kita nak semua. Tapi bila TNC kata tak boleh, kita pun okeylah. Lain kali kita cakap kita tulis dekat kita punya social media, Majlis Perwakilan Pelajar telah berjumpa dengan TNC HEPA dan berbincang tentang beberapa perkara, tapi okey. So kita biarkan kat situ. Kan? So selepas ini apa yang kita nak belia ni, dia jangan ada putus asa. Kan? Kita jangan kena ada perasaan putus asa. Mungkin hari ni kita fight tak dapat, tapi insya-Allah dia ada kesan masa panjang dia yang akan ada orang yang meneruskan perjuangan tersebut. Tapi janganlah tahun ni bincang pasal bas, 10 tahun akan datang bincang lagi pasal bas. Ni pelik lah gitu kan. Contohnya ada seorang student datang dekat saya baru-baru ni, dia nak bincang tentang AUKU. Dia kata dia nak buat forum pasal AUKU. Saya tanya dia, apa topik yang awak nak bincangkan pasal AUKU, doktor? Dia tanya, tajuk kita AUKU penyebab mahasiswa lesu. Saya cakap kat dia, dek, tajuk ni sebiji. AUKU penyebab mahasiswa lesu. Sebiji. Saya dah bahaskan dulu pada tahun 2009-2010. Takkanlah daripada 2009 ke 2010 tu masih lagi lesu mahasiswa kita ni. AUKU dah berapa kali pindah? Berapa kali pindah dari dulu? Berapa kali pindah? Ni student MPP berapa kali pindah? AUKU kita. Tak tahu. Lepas ni kena tahu kan. AUKU pun dah pindah-pindah dah berkali-kali. Mahasiswa lesu lagi. Saya pun tak faham dengan student kita sekarang ni. So kita harap selepas ini student-student mahasiswa boleh tengok benda yang lebih spesifik untuk kita bincangkan. Jangan lagi bincang benda-benda yang sangat-sangat biasa-biasa. Bincangkan benda-benda masa depan. Kan? Orang masa depan ni dekat luar sana, Fion Ferreira dekat luar sana daripada Ireland dah buat ferrofluid untuk kutip mikroplastik dekat laut. Bayangkan macam mana dia boleh fikir nak kutip mikroplastik dalam laut guna ferrofluid. Kita bincang pasal AUKU. Pelik ya kita ni. Kan? Bukanlah tak boleh bincang pasal AUKU. AUKU tu dah cukup lah. Tak payahlah kita bincangkan lagi. Bincang pasal benda-benda idea lebih ke hadapan. Greta Thunberg dah cerita pasal
climate change dan lain-lain. Kita sampai sekarang masih lagi cerita pasal tanah, pusat pelupusan sampah, lestari tak lestari. Ini masalah. Jadi kita harap belia kita hari ini harapan saya kepada bakal-bakal kepimpinan, sebab umur dah turun ni. Dah dapat ni. Umur belia kita dah turun dah ni. Umur 30 tahun. Start bila Puan Musyafah? 2 tahun akan datang belia kita, umur belia dah akan terus 30 tahun. Sebab pada masa 30 tahun ini kita semua akan ada satu gap yang sangat besar terhadap kepimpinan belia. Siapa yang nak isi? Adik-adik semua yang mahasiswa-mahasiswa ini yang akan ada dalam umur bawah 30 tahun, dan kita harap pada waktu itu perbincangan belia kita akan lebih berfokus kepada perkara-perkara yang lebih kalis masa depan, future proof, dan benda-benda yang mendatangkan kelestarian, membina negara yang lebih baik. Maaf Doktor, panjang sangat. Terima kasih. Terima kasih pada ahli panel kita yang ketiga. Memang itulah yang kita kehendaki pada tokoh belia, panjang lebar perkongsiannya. Jadi saya fikir ini benar-benar memberi manfaatlah kepada hadirin hadirat sekalian. Saya nak tanya Dr. Shakirah secara direct ya. Mungkin saya buat fatwa sendiri. Saya fikir kalau kita ada forum tapi soalannya tidak ada, saya rasa macam tak lengkap. Dia macam kalau kampung saya tu ada kuah laksa tapi garam tak ada. Jadi tawar kuah laksa tu. Saya suka laksa. Tak pasal-pasal semua tahu saya suka laksa. Jadi saya fikir saya nak beri ruang lah dengan kuasa yang ada pada saya sebagai moderator, memberi ruang dan peluang kepada hadirin hadirat untuk mengemukakan 2 soalan sahaja. Saya kata 2 soalan. Jangan datang ulasan pula ya, soalan. Kita beri ruang. Dipersilakan siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi daripada Fakulti Sains Matematik. Saya ingin ajukan satu soalan kepada panel Tuan Muhammad Syafiq berkenaan soalan ni. Selepas pandemik, boleh kita katakan ramai mahasiswa ataupun belia yang sudah sentiasa berada dengan gadget, telefon bimbit, teknologi. Jadi ini membuatkan keyakinan mereka untuk berkata di hadapan, bercakap di hadapan untuk menjadi seorang pemimpin itu semakin berkurang. Jadi boleh katakan sekarang salah satu faktor menyebabkan pemimpin ataupun belia menjadi kurangnya keyakinan bercakap di hadapan disebabkan oleh terlalu banyaknya masa mereka bersama dengan monitor ataupun gadget. Jadi apakah langkah yang boleh digunakan, yang boleh diambil untuk kita meningkatkan semula keyakinan mahasiswa atau belia ini untuk kembali bercakap berani di hadapan seperti seorang pemimpin? Itu saja soalannya. Baik, terima kasih pada penanya yang pertama. Kita beri ruang lagi satu soalan. Selepas itu kita akan kembalilah kepada panel mana yang dapat soalan. Ya, satu soalan lagi. Ya. Assalamualaikum. Jadi persoalan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan diri ya. Nama saya Abbas Ali daripada saya adalah ketua batch untuk SMP Kimia. Jadi persoalan saya adalah, adakah kementerian sendiri ataupun daripada Majlis Belia Negara menyediakan sebarang inisiatif ataupun insentif untuk belia untuk menganjurkan atau melaksanakan perubahan seperti yang diminta oleh tuan-puan sekalian. Jadinya kalau sekiranya ada, apakah peluang-peluang ataupun inisiatif yang kami boleh mohon ataupun melihat ataupun memohon untuk melaksanakan sebarang perubahan. Thank you. Baik, terima kasih kepada kedua-dua penyoal. Saya fikir jelas panelis yang dikehendaki untuk menjawab ialah Tuan Syafiq serta Puan Musyrifah. Jadi saya persilakan sekitar 5 minit seorang untuk respon pada soalan. Soalan 1. Kau sabar kah? Ya, sabar. Mana tahu? Sandakan. Cik baik. Saya baik tak kutuk lebih-lebih tadi tu. Ya, kita faham sekarang ni belia memang dengan gadget. Bukan belia je.
kan. Semua orang dengan gadget. Puan Musyrifah sekarang kamu kata dia pun jadi content creator, kan. Ayah dia kita pun dah sekarang ni dah ber-TikTok. Kita faham betul ni satu benda yang sangat-sangat membimbangkan. 2 minggu lepas saya buat program bersama dengan student, murid-murid kepimpinan universiti, kepimpinan sekolah. Dia punya hobi adalah main handphone. 70% daripada 150 orang peserta dekat dalam kursus kepimpinan tu, hobi dia bermain handphone. Saya pelik juga, kan. Pertama adalah kita kena banyakkanlah program-program sebegini. Kalau kita tengok program-program speaker corner, dah tak banyak dah, kan. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang benda ni memang perlukan latihan dan masa lah. Tak ramai orang yang memang boleh berkebolehan untuk bercakap dengan confident di hadapan, dan ia perlukan masa dan latihan. Cumanya apa yang kita tengok kadang-kadang dia dekat dalam social media dia, wah kemain lagi, dia lah yang terpaling woke lah, kan. Belia kita ni dekat dalam social media, dia lah yang terpaling banyak cakap, betul. Tapi bila kita suruh panggil dia ke hadapan, tanya soalan pun tergagap-gagap, kan. So itu antara bendanya. Cumanya kita faham ini adalah ruang lingkup baru. Mungkin kehadapan ini kita kena gunakan medium itu sebagai pusat latihan. Medium social media depan skrin ini adalah pusat latihan. Kita macam mana kita kena gunakan elemen-elemen digital ini untuk dia terus bercakap dalam social media, tapi bila dia kena faham setiap benda yang dicakap tu adalah tanggungjawab dia, kan. Kena ada consequences dia kena faham lah apa benda yang dicakap tu. Cumanya kita kena biar bagi dia ruang untuk bercakap dalam depan skrin. Memang sekarang ni orang cakap depan skrin je, orang tak cakap depan-depan orang. Jaranglah kita tengok. Tapi dekat dalam TikTok tu, wah kemain lagi dia lah yang terpaling hebat. Soalan kedua berkaitan tentang inisiatif. Kita di Majlis Belia Malaysia, kita ada 41 badan gabungan. Kita ada semua di setiap majlis belia, setiap negeri kita ada semua majlis belia negeri. Di setiap daerah kita ada 113 majlis belia daerah. So balik ke kawasan masing-masing, balik ke negeri masing-masing, pergilah cari pengurusi majlis belia daerah, presiden pengurusi majlis belia negeri, ataupun pertubuhan-pertubuhan belia yang ada. Kita ada semuanya di setiap tempat, dan kita akan, memang kita ada program-program yang memang telah kita susun. Boleh follow kita di social media Majlis Belia Malaysia, dan pelbagai program lah kita ada. KBS saya biar Puan Musyrifah yang jawab nanti, dan insyaAllah kita di Majlis Belia Malaysia mengalu-alukan lah semua kerjasama daripada semua warga belia, student ke tak student ke. Baru-baru ni kita hantar student kita 10 orang ke Kazan, World Youth Capital, ke Kazan. Dia akan pergi bulan Ogos ni di Kazan, Russia. 10 orang kita hantar untuk program volunteer dekat sana. So insyaAllah kalau ada kesempatan kehadapan nanti, kita akan buka kepada semua untuk terus bergiat aktif, dan pastikan anda semua bergiat aktif dalam semua lapangan yang kita sediakan, insyaAllah. Terima kasih Tuan Syafiq. Terus pada panel kedua. Okay, saya suka soalan tu sebab dia memikirkan perubahan. Satu perubahan, bila kita fikirkan perubahan tu maksudnya kita ada satu anjakan untuk diri kita. So untuk perubahan yang dimaksudkan oleh Cik siapa tadi? Cik Abbas tadi, bila bercakap berkaitan dengan perubahan, dia melibatkan ekosistem yang menyokong kepada perubahan. Contohnya dari segi kepimpinan, kalau tengok ekosistem kepada belia ini terlalu banyak. Contohnya dari segi keluarga, masyarakat, dan juga komuniti, kementerian, agensi, rakan sebaya, dan juga negara dan sebagainya. Itu antara ekosistem yang menyokong kepada perubahan seseorang belia ataupun secara umum je lah. So untuk kita zoom kepada peluang ataupun perubahan yang peluang yang disediakan untuk melakukan perubahan dari segi aspek kepimpinan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan macam mana belia ini diberi peluang yang baik, yang banyak melalui pelbagai platform. Contohnya, saya percaya KPT pun banyak platform untuk perubahan kepada kepimpinan itu. Dan juga KBS pun banyak juga dari segi kepimpinan. Contohnya kita ada program MFLS, Malaysia Future Leader
schools, MFLS, Parlimen Belia Malaysia, fellow perdana yang semua melibatkan contribution ataupun pelibatan belia-belia Malaysia dan juga ada juga bantuan-bantuan kita telah sediakan, contohnya untuk pertubuhan-pertubuhan belia melaksanakan program berkaitan dengan belia. Kita tidak hanya kepada kementerian, kita pergi pula kepada MBM, Majlis Belia Malaysia. Banyak sebenarnya platform yang telah kita sediakan, termasuk bantuan dan juga program-program sedia ada yang ataupun aktiviti yang kita laksanakan. Cuma peluang itu digunakan atau tidak, sama ada itu antara program yang kita fikirkan, ataupun kita laksanakan. Ada baru-baru ini Menteri pun telah melancarkan program rakan muda. PM pun telah lancarkan program rakan muda. Rakan muda ni ada 10 rakan di mana tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua, please ambil peluang ini. Ini antara program yang kita rasa program yang memberi impak yang besar kepada negara. Sebab bila penyertaan tuan-tuan dan perempuan, adik-adik ini kepada program-program sebegini, dia meningkatkan lagi keyakinan dan juga perubahan-perubahan dari segi aspek kepimpinan dan sebagainya. Antara program tersebut kita ada rakan digital, pelbagai rakan, saya pun tak hafal dia punya rakan digital, rakan bumi, rakan pelbagailah. So itu antara platform yang menjadi satu titik permulaan mungkin untuk adik-adik untuk melakukan perubahan kepada dari aspek kepimpinan dan sebagainya. Kita ada kesekolawanan kepimpinan, dalam tu ada sukan, sebab kepimpinan ni bila kita cakap pasal kepimpinan, dia bukan hanya kepimpinan yang formal, tetapi dia kepimpinan yang biasa-biasa pun kita, satu kepimpinan, satu aspek kepimpinan yang kita boleh develop untuk diri kita. Alright, itu saja. Baik, begitulah dia respon daripada panelis-panelis kita mengenai soalan yang telah pun diajukan. Terima kasih. Saya fikir saya sudah sampai di penghujung forum kita. Cuma saya nak beri ruang kepada setiap panel sekitar dalam 3 ke 4 minit menyimpulkan. Tapi sebelum simpul tu saya nak juga lontar persoalan. Saya nak tahu juga daripada panel ni, saya harap boleh mula dengan panel kedua, Puan Musyrifah, seterusnya Dr. Zainal Abidin. Apakah budaya kepimpinan organisasi di negara kita ini mampu melahirkan pimpinan belia? Sekitar 3 ke 4 minit seorang. Dan selepas itu yang panel ketiga pula saya beri kebebasan untuk Tuan Syafiq nak respon atau tidak persoalan itu yang last, di samping beliau simpulkan. Mohon juga input beliau, apakah ada tak way forward, perancangan lanjut dari segi pembangunan pimpinan belia kita. Okay. Dipersilakan kesemuanya. Saya mulakan dengan Puan Musyrifah dulu. Okay, terima kasih Doktor. Saya ringkas okay, dah 1 minit dah berlalu. Okay, untuk sejauh mana sama ada sesuatu organisasi itu mampu kita melahirkan kepimpinan di kalangan belia, pandangan saya pada masa ini kepimpinan belia ini adalah berteraskan kepada pengalaman ataupun penglibatan mereka dalam pelbagai aspek kehidupan, di mana kalau kita tengok kajian kompetensi pemimpin muda masa depan yang dilaksanakan oleh KBS, terdapat kerangka kompetensi pemimpin muda pada tahun 2035 adalah berkaitan dengan iman, amal, akal, rasa, akar dan ilmu, di mana ini menjadi satu kerangka latihan kepimpinan belia dan lebih efektif. Di mana kalau kita tengok ciri-ciri yang kerangka tersebut yang menyumbang kepada kompetensi ataupun menyumbang kepada potensi belia, antaranya future proof dan juga yang partnership, which is kalau organisasi itu dia blend kedua-duanya, belia dan juga hubungan antara belia dan juga dewasa, ia akan menghasilkan belia yang lebih komprehensif lah. Kepimpinan yang lebih baik dan sebagainya untuk future mereka. Dan juga sejauh mana persoalan-persoalan ni, sejauh mana bagaimana pembentukan kepimpinan di kalangan belia ini dapat direalisasikan oleh sesebuah organisasi itu, sama ada pendekatan yang digunakan melalui latihan yang berkesan secara pengalaman, contohnya
pendidikan ataupun latihan kepimpinan itu seiring dengan perubahan pemikiran dan juga keperluan belia. Itu yang pertama. Yang keduanya, pembelajaran secara eksperimen, pembelajaran secara pengalaman, iaitu untuk latihan-latihan kemahiran kepimpinan yang menggalakkan belia untuk ke arah youth adapt partnership. Itu penting, sama ada mentoring dan juga konsep mentoring itu perlu ada di kalangan organisasi untuk melahirkan belia itu. Seterusnya adalah dari segi pembentukan karakter di peringkat umur yang paling muda, which is perkara ini perlu dilihat sama ada di peringkat paling muda, iaitu keluarga. Organisasi itu masuk keluarga. Keluarga itu sejauh mana dia melaksanakan ataupun memberi sokongan ataupun dukungan kepada belia di peringkat awal usia untuk mengasah bakat mereka menjadi seorang pemimpin. Pemimpin ini dalam konteks ini bukan hanya kita melahirkan pemimpin wakil sebagai untuk jadi wakil rakyat ataupun sebagainya, tapi kita macam mana belia ni mampu untuk memimpin terutama diri mereka sendiri, komuniti, masyarakat dan juga keluarga mereka. Itu yang paling penting. Itu saja. Terima kasih Pak Musyifa. Saya terus kepada appendix yang pertama, Dr. Zainal Abidin. Persilakan. Lupa rasa soalan tadi apa. Budaya kepimpinan negara kita ni boleh membantu untuk menjana kepimpinan belia atau tidak? Ya dan tidak lah, ya. Standard question. Sangat bergantung. Pada saya sangat bergantung kepada individu yang jadi pemimpin. Ya. Apa pun atas paper boleh jadi cantik. Ya. Kalau boleh kongsi, dari pengalaman saya 4 tahun di ACAP. Ya. Mandate ketika itu adalah membentuk budaya kepimpinan. Tapi akhirnya yang menentukan adalah kita berjaya mendapat pemimpin yang boleh menurunkan budaya tersebut dan membenarkan budaya tersebut di peringkat universiti. Ya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang banyak politik dan sebagainya. Ya. Jadi untuk menjawab sama ada pembudayaan kepimpinan memberi ruang kepada orang muda ni, to be honest, tergantung again, ya, pada yang ada. Ya. Dan kedua, pada saya tidak perlu kita menanti datang dari top down, daripada atas. Ya. Kita sendirilah yang membawa perubahan. Sebab kita sendiri pun sebagai pemimpin. Ya. Mungkin Syafiq dan Musyrif melihat pada belia, tapi pada saya yang ada dalam dewan ini juga saya lihat adalah pensyarah-pensyarah muda. Ya. Dan tak pastilah ada jawatan atau tak ada jawatan. Tetapi apabila dalam kelas, ya, proses pembinaan kualiti kepimpinan adalah tanggungjawab kita. Ya. Maka sama ada budaya di luar itu kondisif atau tidak, tetapi budaya dalam kelas adalah budaya kita. Budaya pensyarah. Jadi kalau kita nak ubah, nak lahirkan pemimpin macam Syafiq, ya, ubahlah budaya dalam kelas. Seperti mana asas setiap unit leader, setiap orang itulah keluarga. Kita sebagai pensyarah, amanah utama adalah setiap saat, setiap perkataan yang berlaku dan setiap proses yang berlaku dalam kelas, itulah semaian kita. Sama ada kita bawa perubahan atau tidak perubahan. Kalau baik, alhamdulillah akan jadi jariah. Dan kalau tak baik pun saya rasa jadi terbalik juga. Ya? Sebab itu tanggungjawab kita. Jadi soalan saya tinggalkan sama ada saudara-saudara yang kasih sebagai pensyarah, kita sudah tunaikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kesejahteraan pendidikan yang berterusan. Ya, kalau kita tidak tunaikan itu, kalau kita masih lagi menjadi orang yang di dalam kelas yang apa yang kita bagi AI atau chat GPT boleh jawab, I think they don't need us. Ya. Pengalaman saya, bila saya tanya soalan, depan-depan dia tanya, Siri, what's the answer for that? Yeah, so this is common. Ini zaman memang zaman begitu. Yeah? But how do we challenge them? So if we give the same question that Siri can give you, then your presence is not needed. So how do we create leader? How do we become leaders? So we've got to beat the AI. We've got to beat the ChatGPT. Ini maksud saya, kita gunakan ruangan. Kita tak boleh lagi. Memang dia akan pakai makhluk ini. Yeah? Tapi kalau soalan kita, jawapan kita tidak mengatasi, so why do we need to be there? So the culture that we talk about, Dr. Nizam, is a culture itu kita sendiri. Ya? So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pada panel ketiga, responnya. Saya nak mengambil
ambil sedikit apa kata Puan Musyrifah dan Prof. Zainal tadi berkaitan tentang bagaimana kita boleh mensinergikan antara orang muda, belia dan orang dewasa melalui keserakanan belia dewasa, Youth Adult Partnership. Bagaimana orang muda dan orang dewasa perlu bekerja sama-sama untuk membina sebuah negara yang lebih baik. Pensyarah orang muda, pensyarah dan muridnya bagaimana hubungannya untuk lebih terbuka dalam perbincangan. Kita perlu, orang muda ni akan sentiasa menjadi golongan pendesak dan non-conformant lah. Dia tak akan jarang ada orang muda yang sentiasa duduk relax dan tidak memikirkan tentang benda-benda baru. Jadi apa yang kita harapkan, mungkin mereka ni pun ada harapan kepada pensyarah-pensyarah ataupun pengurus-pengurus muda, pentadbir-pentadbir universiti supaya dengarlah kata-kata kami ni. Kan? Kami kadang-kadang minta untuk didengar je dulu. Kadang-kadang nak bercakap pun tak diberi ruang. Jadi berikan ruang untuk orang-orang belia ni bercakap, melontarkan pandangan dan berikan idea. Lepas tu kita work on that idea. Bagaimana kita boleh kerja sama-sama membincangkan dan menyelesaikan isu tersebut supaya kita memberi mereka ke platform untuk menyuarakan pandangan, menyatakan pendapat dan juga melahirkan emosi mereka, kan? So way forward Majlis Belia Malaysia, insya-Allah kita akan fokus kepada 5 pillars Majlis Belia Malaysia, iaitu kepimpinan, kesukarelawanan, advokasi polisi dan dasar, pendidikan dan pengantarbangsaan. InsyaAllah kita membuka peluang dan ruang kepada semua sahabat-sahabat belia untuk bersama-sama dengan kita untuk kita gerakkan Malaysia yang lebih stabil dan lestari ke masa hadapan, dan kita buka kepada apa saja idea untuk dibincangkan, untuk kita wacanakan bersama-sama agar golongan belia ini akan menjadi benar-benar menjadi pemimpin ataupun peneraju negara masa hadapan. Saya tinggalkan dengan 2 pantun, Doktor. Pertamanya, kuda merah, kuda putih, putihnya kuda umpama salji, usia muda waktu berlatih agar perjuangan kekal terpuji. Belia Malaysia kekal sepakat memperjuang idea, memperkasa agenda. Belia lestari, suaranya hebat, dekad ini dekad anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, hadirin hadirat majlis forum ini, demikianlah pusingan terakhir telah pun kita dengar daripada ketiga-tiga panelis. Secara ringkasnya dapatlah saya simpulkan, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di negara kita ini ada potensi besar yang boleh diambil oleh golongan belia sendiri untuk membangunkan diri mereka dan pimpin mereka. Dan yang keduanya, saya kena percaya ada juga sebagian hadirin dalam dewan yang permai ini ialah golongan yang kita termakan sebagai golongan middle managers, iaitu pemimpin peringkat pertengahan di universiti, yang mana saya fikir mereka ini terdiri pada dekan, timbalan dekan, pengarah, timbalan pengarah, ketua pusat tanggungjawab. Mereka juga sebetulnya punya tanggungjawab untuk membangunkan belia siswa-siswi atau pelajar yang ada dalam sediaan dan jagaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik kita pada hari ini. Semoga forum ini dapat menjadi wadah yang melahirkan golongan belia yang mampu untuk mencorakkan masa hadapan negara kita, mengambil kira kepelbagaian lapisan masyarakat dengan budaya tersendiri. Harapan saya semoga forum ini dapat memberikan ilmu dan informasi buat semua hadirin yang dihormati. Saya akhiri dengan gurindam, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau bergayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah pun sampai ke hujung forum. Saya mewakili pihak penganjur, akademi, kepimpinan pendidikan tinggi, KPT dan juga Universiti Pendidikan Sultan Idris serta ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin hadirat kerana sudi mendengarkan forum kita sehingga tamat pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saudara dan saudari pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada semua panel atas kupasan yang sangat informatif tentang peranan belia dalam melestarikan masa hadapan negara. Semoga perkongsian tersebut terus membakar semangat warga belia untuk menyumbang kepada agenda kelestarian sekaligus
melahirkan belia berinspirasi madani. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan ini ingin menjemput Yang Berusaha Tuan Azrul Izham bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi untuk meneruskan sesi penyampaian cenderamata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis turut mempersilakan barisan panel untuk bersama-sama di hadapan pentas. Dipersilakan. Hadirin sekalian, dengan selesainya penyerahan cenderamata itu tadi, selesailah sudah forum kelestarian pemimpin masa hadapan. Seterusnya, majlis dengan hormatnya menjemput para peserta untuk ke bengkel sesi selari yang akan diadakan di 3 tempat yang berbeza. Bagi bengkel yang bertajuk Building a Strong Foundation Financial Planning Strategies akan diadakan di sini. Bengkel Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Belia Negara akan diadakan di e-learning 16 dan Academic Kaleidoscope Unraveling Diverse Personas of Achievement akan diadakan di e-learning 18. Para peserta bengkel boleh bergerak ke lokasi yang telah ditetapkan dan mohon untuk berkumpul semula pada jam 11.45 pagi di Dewan ini bagi sesi perbentangan yang bertajuk Organisasi Lestari dalam Tindakan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mat Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekian, terima kasih.